Kita pergi kepada al-fawaid. Faedah yang kita nak kutip, insya-Allah macam biasa, kita cuba cari 10 faedah. Dia panggil faedah tarbawiyah. Pertama, faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut, inna fi zalika laayatin likulli sabbarin syakur. Faedah kita ni daripada 2 ayat je ni. Ayat 21, ayat 31 dan 32. Maknanya Allah kata al-mu'min. Ayat ini menunjukkan bahawa setiap orang mukmin itu mutazakkirun inda syiddati wal bala. Ingat kepada Allah Ta'ala sentiasa, ingat semua ke Tuhan. Waktu susah, waktu diuji, wa indan ni'am, waktu kita senang, waktu kita sihat, waktu kita kaya, maka tak lupa-lupa kita. Senang, syukur. Susah, sabar. Ayat kita ajar kepada kita. Sebab tu dia guna sabar, sabarin. Mana sabar sungguh lah, bukan main-main. Yang kedua, tengok lawan dia. Ayat 231, sabarin syakur. Ayat yang kedua, khattarin kafur. Berat belaka ni, berlawan dua tu, kontra dua tu. VS, budak-budak kata sekarang. Yang kedua, khattar, pemungkir janji. Kafur, lupa nikmat, tak kenang budi. Allah, 2 perkara. Maka ayat ini menceritakan kepada kita, senang itu menyebabkan manusia lupa diri, lupa kawan, lupa segala perjanjian kita. Maka ayat ini memberi amaran kepada orang yang sedemikian supaya insaf. Jangan jadikan nikmat Allah Ta'ala itu untuk kamu kufur nikmat, untuk kamu tidak sabar, kamu kenak kepada kawan. Jangan. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi kata, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 perkara, siapa dia ada sifat ini dalam diri dia, maka dia munafik tulen. Na'udzubillah. Iza haddatha kadzab. Bila bercakap, bohong. Buka mulut cakap, bohong selalu. Na'udzubillah. Orang Kelantan kata, belawak terus. Iza haddatha kadzaba wa iza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, tak tunai. Macam-macam helah yang dia buat untuk tidak tunai. Iza wa'ada akhlafa, iza haddatha kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza ahada ghadar. Ni kita ni, bila dia berjanji, tipu. Oh, waktu susah kat, Masya Allah, buat perjanjian lah, tanda tangan situ sini. Tapi bila kita rasa senang balik, ghadar, tipu balik. Ini dia panggil sifat munafik. Yang keempat, wa iza khasama fajar. Bila dia bercakap, berdebat, dia nak menang, dia bukan cari kebenaran. Tuan-tuan kena ingat, saya sudah sebut banyak kali, hadis ini dalam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Amr. Ini dipanggil sifat munafik amali. Munafik amali. Adapun munafik i'tiqadi itu kafir tulen, kafir sungguh. Yang ini dia panggil munafik amali, berdosa besar. Yang kata, oh, munafik ni banyak kan manusia ini, banyaklah munafik ni. Buat janji senang, tunai janji tak mau. Waktu nak berhutang dengan orang, Allah kata orang lembut gigi dari lidah. Waktu nak berhutang, bila dia boleh hutang, nombor telefon kita kena blok. Masya Allah, bukan nak bayar hutang, nombor telefon blok. Allah. Na'udzubillah. Baik, kita pindah kepada yang ketiga, al-fawaid al-ilmiyah. Faedah dari sudut ilmiah pula.
Innal iman, al-imanu nisfan. Al-imanu nisfan. Iman itu ada dua kategori. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Separuhnya duduk di sabar, separuh lagi duduk di syukur. Iman di mana? Separuh di sabar, separuh di syukur. Sebab kita hidup atas dunia ni dua ya. Senang dan susah. Inna fi zalika laayatin likulli sabarin syakur. Maknanya kalau kita senang, kita syukur. Kalau kita susah, kita sabar. Itulah dua kategori orang mukmin. Saya tak bacalah hadis, panjang pula. Hadis Nabi sebut itu, ajaban li amril mukmin. Pelik urusan orang mukmin ni. Semua bagi orang mukmin baik. Kalau dia dapat nikmat, dia syukur. Dia dapat bala, dia sabar. Alhamdulillah. Yang keempat, fi zikri sabaris syakur. Kenapa di akhir ayat Allah Ta'ala sebut dua sifat ni, sabar, syakur? Ba'da zikri annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah. Allah sebut bahtera belayar tu dengan nikmat Allah Ta'ala. Kemudian di akhir ayat sabar dan syakur. Lish, apa munasabahnya di awal ayat dengan akhir ayat? Ini para pencatat, cepat sikit anda baca pelan-pelan supaya para jemaah boleh tulis. Dia kata munasabah ni daripada awal ayat dengan akhir ayat tu. Ulama tadabbur senang je bagi dia. Zahiratun jiddan, nampak jelas. Kita ni tak ada nak cari, nak nampak jelas kan. Dia kata bahtera yang berlayar di lautan, ada kalanya dia dilambung oleh ombak yang menyebabkan orang di atas kapal tu rasa sakit, tak tenang, takut, memberi mudarat macam-macam. Ketika itu sesuai dengan kamu sabar. Orang yang nak naik kapal ni kena sabar. Ada kalanya tidak, laut tenang, udara punya balik baik-baik, senang dah. Relax ya, duduk atas kapal, senang, sedap, suka, happy. Wa yahsulu bidzalika khairun katsir. Kita pun tenang hati, happy, suka. Maka Allah kata syakur. Ketika itulah sifat syukur biar nampak. Maka itulah sebabnya keadaan kapal tu dua keadaan, sarak darak, suka tak suka. Jadi penduduk atas kapal dua juga keadaan, sabar, syakur. Jelas. Tulislah secara ringkas pun tak apa. Yang penting kita nak suruh nampak. Kenapa di awal ayat dengan akhir ayat tu munasabah. Ini ilmu Allah tuan-tuan. Bahasa Quran ni, Al-Quran ni i'jaz min indillah. Sebab tu bila kita tadabbur ni kita nampak, oh, sesuai sangat-sangat. Orang duduk laut dicuit dengan perasaan ini supaya mereka syukur. Hai, yang kelima. Wa idza ghasyiyahum mawjun kadhulal. Apabila mereka ditimpa, dilambung oleh ombak yang besar seperti kelompok awan, gelap langit, bergelombang. Yang menceritakan kepada kita, yang menyampaikan ayat ini siapa? Nabi SAW. Tak ada riwayat yang mengatakan Nabi pernah naik laut. Tak ada. Lalu tepi laut mungkinlah, tapi dia nak kata Nabi pernah mengembara di lautan, tidak ada. Mengarah di padang pasir pergi Syam, na'am. Habis, macam mana dia boleh cerita benda dia tak pernah tengok? Masa tu bukan ada TV. Macam zaman kita ini, kalau kita tak pergi pun tak ada masalah. Kita Google, Syekh Google ada, kita tanya Syekh, aku nak tengok sini. Boleh je. Bahkan kadang-kadang kita tanya Syekh Google, lebih detail daripada kita pergi tengok sendiri. Sebab Google tu dia dengan satelit, dia tengok daripada atas drone-nya. Kita pergi tengok sini, selenggak-lenggak, ambil gambar selfie 2-3 keping, kebetulan kita pun rasa sakit kaki, tak berjalan. Tak nampak juga. Detail. Maka bila Nabi sebut satu benda yang detail,
Nabi SAW tidak ada riwayat mengatakan ma rakibal bahra qattu, tak pernah Nabi pernah naik lautan. Bagaimana dia tahu? Ombak kazulali, ombak macam awan besar ini. Maka kita yakinlah bahawa maklumat ini min indillah, daripada Allah Azza wa Jalla. Nabi bercakap di atas wahyu daripada Allah, maka menjadi mukjizat kepada Nabi. Dia boleh bercakap dalam benda yang tak pernah dia pergi. Berbeza dengan Nabi Musa pernah naik ke bahtera dengan Khidir. Tapi Nabi kita tak naik. Dia boleh cerita. Kalau tak naik boleh cerita tu pelik. Kalau orang naik cerita, kita kata tak pelik sebab dia tengok dah. Sebab itu bila Nabi kita pergi Mi'raj, Isra' Mi'raj, salah satu daripada soalan perangkap maut yang ditanya oleh kafir Quraisy, dia tanya tentang sifat Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Berapa tiang, berapa pintu. Nabi pergi malam, keluar malam. Maka Allah Ta'ala mari hantar. Kalau zaman kita ni Google hantar mari gambar. Ni depan mata mu boleh hit. Oh, ni pintu dia ni. Quraisy yang pergi dia betul dia cakap. Betul maklumat dia tu. Dia bukan ada plan, ada peta, ada buku-buku yang baca, tak pernah baca. Yang keenam, da'awullah. Puak-puak kafir ni apabila dia susah, mereka yuqirruna birrububiyah. Mereka ikrar, mengaku adanya Tuhan. Dalilnya dia doa kepada Tuhan. Orang tak akan doa kepada satu benda kecuali dia yakin benda tu ada kuasa. Takkanlah dia nak pergi doa, nak pergi panggil benda yang tak ada kuasa. Maka di sini kata di para ulama, puak-puak kafir Quraisy yakin ikrar dengan rububiyah, dengan kuasa Allah. Cuma mereka tak boleh ikrar tentang tauhid kepada Allah. Itu syirik. Tak. Kita kena tahulah. Jadi manusia hari ni kadang-kadang terumbang ambing juga. Bila susah tak panggil Tuhan, pergi panggil Husain. Pergi panggil Syekh tu Syekh ni. Pergi panggil Nabi Sulaiman lah, Nabi Idris, Nabi apa ni. Penjaga laut lah, penjaga tu. Lah, kita kata kita panggil Allah. Sebab itu bila kita nak keluar rumah, kita panggil siapa? Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Sebab setiap orang yang kita panggil tu orang yang kita mampu. Dalilnya dalam hidup kita ni tuan-tuan, kalau berlaku kebakaran, na'uzubillah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala. Kita panggil siapa? Panggil ambulan? Tak, panggil bomba. Sebab kita tahu bomba yang menyelamatkan. Bila berlaku sakit, bomba mari sini, Japan. Tak, dia panggil ambulan. Maknanya, kesimpulan ulama tadabbur kata, imanuka awal ma nataqat bihi lisanu. Iman kamu itu apa yang terkeluar daripada mulut kamu ketika kamu susah. Kalau keluar Allah, alhamdulillah, iman mantap. Kalau keluar Husain, dia beriman kepada Husain. Keluar kepada penunggu pokok, penunggu laut, penunggu lautan, kita percaya kepada penunggu. Sebab orang tak panggil kecuali dia yakin kawan tu ada kuasa. Ada kuasa Allah. Ini ni orang panggil lah. Tak mungkin orang panggil kalau dia tak percaya. Sebab itulah setengah bomoh ni dia pandai berlakon. Hei jin jemalan, jin bukit, jin planet, jin tu jin ni. Akhir sekali dia nak suruh orang ni percaya dia tak? Dengan berkat mukjizat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya mukjizat Muhammad. Padahal dia panggil habis segala benda dah. Segala jin, segala jemalang, semua segala dewa panggil belaka. Last kali dia tutup dengan bunyi Muhammad tu apakah jadi selalu dah. Tengok. Ini kita panggil kadang-kadang menakutkan kita. Bila mari bulan Rabiul Awal ni keluar video. Kita kata kita semua orang yang beriman ni semuanya sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tak sayang. Tapi ada video baru keluar ni pula, dia tunjuk kita ni tuan-tuan sayang ke Nabi. Orang duduk dalam neraka pun akan buat juga majlis maulid dalam neraka esok. Kita kata Allahu Akbar.
Sayang ke Nabi, semua orang sayang. Tak ada orang tak sayang ke Nabi. Kecuali orang kafir. Tapi janganlah sampai begitu sekali melampau. Dalam neraka pun nak buat maulid lagi. Allahu Akbar. Inilah kita kata ajaran-ajaran pelik-pelik ni bila mari sukar untuk kita nak lari. Pasal kita tak pelik tengok. Kita bagi nasihat, video nasihat, tuan-tuan, bersederhanalah dalam hidup kita ni. Buatlah apa yang ada diajar oleh Nabi SAW. Keluar video balas balik. Awak keliru, saya jawab. Oh, dia punya. Nah, saya jelaskan. Terbit balik. Dengan ayat-ayat yang putar belik sana sini sampai dalam neraka pun nak buat juga. Kita kata kenapa sampai begitu sekali. Baik. Yang ketujuh, da'awullaha mukhlisin. Mereka doa Ta'ala dengan penuh ikhlas, tapi bila balik ke daratan mereka kafir. Ini tuan-tuan tanda. Ulama tadabbur kata apa? Ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala akan memperkenankan doa bila orang tu berdoa dengan ikhlas. Tuhan perkenankan doa. Walaupun orang tu kafir. Walaupun orang tu kafir, tapi Allah boleh perkenankan doa dia. Sebab apa? Sebab dia ketika dia berdoa tu dia ikhlas dah. Dia tutup dah, close dah pintu dengan makhluk. Dia tawajuh kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Maka Tuhan doa. Habis kita yang sudah yang atas dunia ni, yang beriman kepada Allah Ta'ala, macam mana pula kita nak doa? Boleh doa gitu-gitu ya? Ya Rabbi, Ya Rabbi. Orang panggil doa, bahasa Kelantan kata, loleh-loleh ya? Lah, nak doa betul-betul. Hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah. Tanda hadis ni tuan-tuan. Nabi SAW mengarahkan sahabat, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Naklah kamu berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kamu yakin Allah Ta'ala perkenankan doa. Udu'uni astajib lakum. Tuhan janji, mu doa aku perkenankan. Maka waktu kita berdoa, kita kena berdoa dengan penuh keyakinan bahawa Allah Ta'ala akan tolong kita. Wa'lamu, dengar ni, ketahuilah, annallaha ta'ala la yastajib, Allah Ta'ala tidak perkenankan doa min qalbin ghafilin lahin, daripada hati yang lara, hati yang leka, hati yang lupa Tuhan. Berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, tapi hati tu duk ingat lain, mulut doa, Tuhan tak terima. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, kata di muhaqqiq sanaduhu hasan. Satu hari seorang ulama salaf, saya ingat Umar bin Abdul Aziz ataupun ulama lain, yang pentingnya salah seorang ulama salaf ni, dia tengok seorang pemuda berdoa minta bidadari. Ya Rabbi, Allah marzuqni hurul ain, tapi dia duduk, mata dia lilah sana sini, duduk orang panggil macam cakap khayal gitu. Kata dia Tuan Syekh, ya syabab, pemuda, bukan begitu cara nak pinang bidadari. Bukan begitu cara nak meminang bidadari. Maknanya berdoa tapi tak khusyuk. Dia kata, akhlisid doa, ikhlaskan doa kamu, maka insya-Allah bidadari datang. Ini menarik. Sama dah tafsir pada hadis ni, Nabi kata Tuhan akan perkenankan doa orang yang hati yakin. Allah Ta'ala tidak perkenankan min qalbin ghafilin lahin, daripada hati yang lupa, yang lalai, yang lara, tak terima. Na'udzubillah. Ini bahaya kita ni. Kita berdoa tak? Sekarang ni Allah, bimbang saya tuan-tuan. Saya sendirilah, saya bimbang pada saya. Bila kita nak berdoa, bila lagi ada kamera kat depan. Ini satu fenomena baru pula ni. Orang-orang yang sudah merentas sampai ke Mekah, ke Madinah hari ni, pacak bendera selalu. Pacak ni, kamera selalu. Saya sekarang sedang berada di Kaabah. Saya doakan tuan-tuan begini. Mata duk tengok kamera, mulut duk doa. Siap lagi pesan pula. Saya petang ni akan pergi Masjid Haram. Siapa nak doa, PM. List. Allahu Akbar. Siapa di Madinah, pasang kamera duduk depan makam kubur Nabi.
tanda rindu dan cita kita. Ini makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu bukan kamera dengan tuan-tuan, kita rindu dengan hati dan jiwa kita dan amalan kita ikut sunnah Nabi atau tidak. Itu rindu. Kalau rindu dengan video, dengan kamera je, amalan-amalan sunnah Nabi ajar kita tak buat, Allahul musta'an. Nih, satu lagi saya tegur. Ada anak-anak biar boleh merentah balik kampung, pergi pacak pasang kamera, pacak di batu nisan. Batu nisan mak ayah begini ambil gambar. Makmu tak perlu kepada awak update gambar di Facebook. Makmu nak ikhlaskan doa untuk keampunan dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Bila kita tegur macam-macam lah komen situ pula. Ustaz ni sempit pemikiran. Kita nak galakkan orang pergi kubur. Saya galakkan awak pergi kubur. Tapi saya tak galak awak berlakon di atas kubur. Kubur mak aku bawa apa? La. Ikhlaskan doa kepada mak ayah kita. Tak perlu kita tayang-tayang kepada orang. Nak tayang kepada orang, nak suruh orang ingat pergi kubur boleh. Ambil gambar umum. Prank, ambil gambar. Perkuburan Islam sekian-sekian. Tuan-tuan, kita sudah boleh merentah balik. Jom kita ziarah kubur. Boleh juga macam tu. Tapi kalau pergi pacak kamera kat tiang batu nisa ayah, berdoa, la ya akhi la. Hadza min talbis iblis. Ini permainan iblis nak merusakkan keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sayang kepada ayah, mak, pergi ziarah kubur baik-baik. Doakan ikhlas, tak ada siapa tengok. Tak payah pacak kamera depan kubur mak. Nak motivasi orang supaya ingat kubur, ambil gambar kubur secara umum, tunjuk. Tuan-tuan, kita sudah boleh merentah balik. Jom sama-sama kita pergi ziarah kubur pusara mak ayah. Bukan tunjuk gambar awak berlakon di atas kubur. La. Saya tegur kerana saya sayang kepada saya, sayang kepada tuan-tuan. Bila kita tulis Facebook status macam ni, ramai juga yang koyak, marah balik. Orang nak motivasi orang lah ustaz. Janganlah su'uzan kepada kita, bukan su'uzan. Kita nak jaga keikhlasan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Hubungan kita mak ayah bukan main Facebook. Hubungan mak ayah kita dengan ibu bapa dengan keikhlasan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, yang ke-8. Ayat ini, da'awullah mukhlisin, kata di para ulama, betapa besarnya kedudukan ikhlas, pentingnya orang yang terdesak ikhlaskan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlaskan doa kepada Allah. Ni tidak, dia sendiri tak berdoa kadang-kadang. Habis orang dia pergi jali, habis tok guru dia tiup air tawar, habis ustaz dia minta tolong. Dia sendirinya sana sini. Nah, ya akhi. Awak tu dulu berdoa. Betul-betul ikhlas. Nak minta tolong orang lain boleh. Dia panggil tawassul dengan doa orang soleh waktu hidup, memang dibenarkan. Tapi jangan semua orang lah, kita yang kena buat patutnya. Ni dah kita sendiri duduk sibuk sana sini. Ana pernah sekali pergi, waktu saya budak-budak dulu lah, ikut orang tua-tua ni, nak pergi sembahyang hajat rumah orang. Salah. Dipersilakan tuan guru, ustaz, solat. Dia suruh orang naik solat, dia cucuk rokok di tangga. Kita kata, ini ke orang yang berhajat? Saya berhajat ke awak berhajat sekarang? Nampak sangat kita tu tidak berhajat. Paksa orang suruh orang bagi doa, dia sendiri buat benda lain. Na'udzubillahi min zalik. Yang ke-9, kata di para ulama, qabulnya doa tadi sebab dia ikhlas. Walaupun kafir, bukan sebab tu. Sebab itulah sekarang ni orang buat macam-macam. Kita nak doa, pergi dekat kubur orang ni. Tiriak, dia panggil tiriak ni, maknanya sudah terbukti doa tu mustajab di sini. La ya akhi. Mustajab tu apabila hati tu berhajat. Tengok dalam ayat ni, Tuhan kabulkan doa walaupun orang kafir di atas batera, sebab waktu tu mereka ikhlaskan doa. Kebetulan orang ni berhajat, dia pergi doa dekat tunggu kayu mana-mana, jadi. Tunggu ni keramat, kubur ni keramat, teriak layak. Kita kena ikut peraturan. Walaupun dalam Kaabah doa
Tetapi kalau tidak ikhlas, mungkin Tuhan tak kabul. Habis macam mana kita nak faham? Macam mana kita nak faham? Di antara kabul doa dengan tak kabul doa ni macam mana? Dalam Quran Tuhan sebut, ud'uni astajib lakum. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Macam mana? Sekian ni kata kabul doa, semua doa dikabulkan. Ini pula macam mana pula? Jawab dianya, permohonan doa tu diterima. Dan orang ni boleh pahala. Cuma Tuhan nak luluskan permohonan tu. Itu dia bagi 3 kategori lulus. Sama diluluskan permohonan sekarang yang kita minta, atau diluluskan pahala dia diterima di akhirat, ataupun Allah Ta'ala tukar benda yang tak baik kepada jadi baik. Panjang pula cerita, saya nak habiskan yang ke-10. Alam tara annal fulka tajri. Tuan-tuan dan para pelajar sekalian, yang ke-10 ni tanda baik-baik. Sini agak detail sikit. Kita tengok kapal berlari di lautan. Dia panggil ayat ini ayatun ardiyatun dalatun ala qudratillah. Ayat ini adalah merupakan tanda kekuasaan Allah Ta'ala di atas bumi, termasuklah laut kan, bukan di angkasa. Air yang lembek, air siapa kata keras? Bukan air batu, lembek air. Kalau kita masuk tenggelam kita. Tapi bagaimana air boleh dia tanggung kapal yang begitu besar, beribu tan dia punya muatan, tak tenggelam. Ajaib wallah. Zaman dulu, zaman belum ada enjin, belum jumpa teknologi enjin ni, bagaimana orang mengembara? Mengembara dengan kapal layar, ya, tunggu angin tiup ya. Sampai ke sana, sampai ke sini dia boleh pergi. Kemudian Allah Ta'ala ilhamkan manusia ni supaya berfikir. Dia buatlah kapal dengan api, pakai wap. Daripada Kuala Lumpur ke Jeddah, 2 minggu dalam laut. Allah Ta'ala bagi ilham lagi kepada orang, kepada hamba-hamba dia boleh fikir enjin. Ambil kapal, guna minyak. Dia ilham lagi, guna solar pula. Tak ada minyak, jalan dengan kuasa yang diberi melalui solar matahari. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Inna fi zalik. Semua ini adalah tanda keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak tengok dengan ainul basirah, kita tidak tilik, tak tengok dengan mata hati yang cerah, dengan kita tadabbur ayat-ayat Allah, dia tidak akan sampai ke dalam hati kita. Kita hanya boleh baca, boleh khatam Quran, tapi kita tidak boleh tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Baiklah para pelajar sekalian, itulah 10 perkara yang dapat kita kutip melalui ayat-ayat Allah Ta'ala di atas bumi, di lautan. Masya Allah, cukup 2 ayat kita tadabbur di sini. Banyak lagi sebenarnya, tapi masa sudah tidak cukup. Kalau kita tengok tentang keajaiban di lautan, banyak. Baru ni anda cerita keajaiban di laut, di angkasa. Saya minta pilot yang pergi haji dengan anda ni supaya cerita pengalaman masing-masing. Kita dah cerita, dalam YouTube ada. Saya juga jumpa dengan kapten kapal yang berlayar di lautan, laut besar. Saya kata, saya nak tuan cerita kepada saya pengalaman yang ada. Dia kata, sudah saya lupa dah. Kapten besar atas kapal tu orang Belanda ke orang apa, terlupa ke rakyat ke apa, tapi orang putih lah senang. Dia kata, kami ni ada satu masa di tengah-tengah lautan tu, kita punya radar tak jumpa cari. Habis kita pandukan kepada kedudukan matahari, kira. Bila mari malam tengok bintang. Dengan ilmu ni, kapal kita jalan. Sehingga sampai dekat dengan daratan nanti, bila radar kita hidup balik, rupanya kita mungkin tersasar beberapa sikit dengan ilmu kira-kira. Kita kata Masya Allah, luasnya ilmu Allah Ta'ala beri pada makhluk dia ni, ilmu nak kira perjalanan di lautan. Panjang lagi cerita ni tuan-tuan.
kita cerita lain kali pula. InsyaAllah, mudah-mudahan ada manfaat. Kita akan pergi kepada siri terakhir dalam ayat 33-34. Besok, insyaAllah kita khatam surah Luqman.